وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Marilah kita terus mengamalkan amal saleh dan mencari redha dan rahmat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita petunjuknya dan bantuannya, amin. Saudaraku, zaman jahiliyah merupakan era yang penuh dengan ketidakadilan antara mereka yang berkemampuan ataupun tidak, antara yang kuat dan yang lemah, juga antara lelaki dan wanita. Seorang wanita dianggap sebagai satu objek yang boleh dijual beli. Anak perempuan dikira sebagai satu beban kepada ayahnya, sehingga kan kerap kali seseorang perlu memilih antara menanam anak gadisnya hidup-hidup ataupun membiarkannya hidup lalu menanggung malu bagi keluarga. Jika mereka dibiarkan hidup, mereka dianggap seperti harta yang diwarisi daripada seorang lelaki kepada lelaki lain. Namun, tak kala Nabi Muhammad SAW menyampaikan Islam, baginda menghentikan segala kezaliman ini. Baginda mendidik bahawa setiap nyawa insan, tidak kira lelaki maupun wanita, mempunyai maruah dan penghormatan yang perlu dilindungi oleh masyarakat. Baginda SAW ingatkan bahawa kita semua sama di sisi Tuhan. Apa yang membezakan kita bukanlah kekayaan, jantina atau sebagainya, tetapi ketakwaan kita. Mesej Islam sangat jelas. Tiada perbezaan antara lelaki dan wanita pada aspek kemuliaan, kehormatan serta penghargaan, dan kedudukan wanita bukannya lebih rendah daripada kaum lelaki di sisi Tuhan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, jika Rasulullah SAW telah berusaha untuk menaikkan status wanita melalui ajaran serta contoh baginda SAW yang mulia, tidakkah kita berasa malu jika kita merendahkan, tidak menghormati serta menghina kaum wanita? Kes tinjauan lucah yang dijalankan baru-baru ini amat mengejutkan masyarakat kita dan amat kesal sekali. Ia bukan satu-satunya kes sedemikian. Mereka yang melakukan ini telah gagal untuk melihat aspek kemanusiaan pada diri individu yang mereka hina. Mereka hanya melihat individu tersebut sebagai satu objek untuk memenuhi keinginan mereka. Kebiasaan ini mestilah dibuang sebelum ia makin berleluasa, sehingga lebih ramai lagi yang menjadi bangsa. Kita perlu renungkan secara serius apakah faktor-faktor yang telah mengakibatkan sesuatu kebiasaan untuk merebak sehingga membawa kepada beberapa perbuatan yang tidak senonoh, sama ada bagi kes ini maupun yang serupa dengannya. Antara punca berluasa kebiasaan yang merendahkan kaum wanita adalah apabila terdapat kekurangan kesedaran di sisi individu akan kesan buruk pada sebahagian perbuatan ataupun kata-kata. Sebagai contoh, kita tidak boleh mengambil ringan segala pernyataan ataupun jenaka yang merendahkan kaum wanita, dan kita tidak seharusnya menganggap kecil sesuatu perbuatan dengan bertanggapan bahawa ia merupakan perbuatan yang dilakukan anak lelaki. Kerana anak lelaki akan sentiasa berfikir melakukan perbuatan tersebut. Ini sama sekali tidak boleh diterima. Marilah kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi SAW
yang mengingatkan kita untuk tidak leka dalam perbualan kita. Sabdanya, sesungguhnya seseorang lelaki mengatakan sesuatu perkataan yang dilihatnya sebagai tidak berbahaya, tetapi kerana kata-kata itulah dia akan jatuh ke dalam neraka 70 tahun. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kita perlu sedari bahawa segala perkataan yang kita ungkapkan dan segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan pada hari akhirat kelak. Ia menggambarkan keimanan kita yang bakal memainkan peranan dalam membina budaya yang positif bagi anak-anak kita. Saudara-saudari rahimakumullah, satu lagi faktor yang penting ialah perbuatan menyalahkan mangsa. Wanita seringkali dipersalahkan kerana pakaian mereka, dan sebahagian individu mengambil peluang ini untuk menjadikan cara seorang wanita berpakaian sebagai punca kepada perbuatan keji yang mereka lakukan. Walaupun menyalahkan mangsa ataupun kepada keadaan kehidupan dunia sekarang ini merupakan jalan keluar yang mudah, namun hakikatnya tiada siapa yang bertanggungjawab ke atas dosa-dosa yang kita lakukan melainkan diri kita sendiri. Jika kita terus menyalahkan wanita, apa yang sebenarnya kita lakukan ialah memberi sebahagian individu sebab untuk terus tidak menghormati wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat ke-30. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada kaum lelaki yang beriman supaya mereka menjaga pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Ketika sepupu Nabi SAW yang bernama Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma melihat seorang wanita cantik, Nabi SAW yang mengalihkan pandangan Al-Fadl daripada wanita tersebut. Baginda tidak memarahi atau menyalahkan wanita itu. Sebaliknya, baginda memilih untuk mendidik Al-Fadl tentang kepentingan mengawal diri sendiri. Para muslimin dan muslimat yang dikasihi, setiap daripada kita memainkan peranan untuk mengubah. Kita mulakan dengan merenungkan sama ada kita pernah menyumbang kepada masalah ini, sama ada dengan sengaja ataupun tidak. Setelah kita menjadi contoh yang baik buat sendiri, marilah kita mengingatkan antara satu sama lain akan kehormatan wanita seperti mana yang ditetapkan Islam. Setentunya kita melaksanakannya dengan penuh adab. Ingatlah bahawa kita perlu sentiasa menghormati wanita dalam kehidupan peribadi maupun awam. Mulakan dengan ibu, isteri dan anak perempuan kita sendiri. Sebagaimana kita tidak mahu perbuatan orang lain untuk membahayakan ataupun merendahkan mereka. Anak-anak perlu dididik daripada usia muda untuk menghormati antara satu sama lain. Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaannya. Surah Al-Baqarah ayat 235. Saudara-saudari sekalian rahimakumullah,
Kita perlu memelihara institusi-institusi agama kita daripada kelakuan dan kejadian sebegitu. Setiap insan yang hadir pada institusi agama untuk belajar, bekerja dan menunaikan ibadah perlulah berasa selamat. Demi melakukan demikian, kita harus menangani dan menolak sebarang gangguan daripada berlaku dalam institusi-institusi agama. Inilah kewajipan kita terhadap masyarakat dan juga terhadap Tuhan. Di saat doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendoakan mereka yang terjejas secara langsung atau sebaliknya. Dan marilah kita doakan juga buat masyarakat kita secara umumnya. Ya Allah, yang Maha Pengasih, yang Maha Melindungi, kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Bersihkanlah hati-hati kami dari sifat hipokrit, dan bantulah kami daripada melakukan sebarang kejahatan, baik secara peribadi maupun terbuka. Bantulah kami untuk menundukkan pandangan kami daripada melihat apa yang dilarang. Dan peliharalah kami, ya Allah, dan peliharalah minda serta hati kami daripada noda dan dosa. Rahmatilah kami dan sayangilah kami. Kami amat memerlukan pertolongan-Mu. Dan berikanlah kami kemudahan dan keselesaan, dan berikanlah kemudahan dan keselesaan kepada hamba-hamba-Mu yang sedang diuji. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر ألا صلوا وسلموا على النبي المصطفى خير الأنام فقد أمر الله بذلك حيث قال في كتاب العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وعنا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وسائر البلدان عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا